Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, so hari ini saya just nak bagi tahu beberapa tips ataupun mungkin bagaimana kita akan kendalikan kita punya final assessment. Okay, jadi final assessment kita akan berlangsung pada 11 hari bulan Februari, hari Jumaat. Kita akan bermula pada pukul 8.30 pagi sampai pukul 11.30 pagi. Okay, so total waktu exam kamu adalah 3 jam, and then selepas daripada 3 jam tu habis, saya akan beri masa lebih kurang dalam 10 hingga 12 minit untuk kamu ambil gambar answer sheet kamu dan juga hantarkan dalam bentuk PDF. Okey, kenapa saya minta kamu upload? Sebabnya sebab untuk paper transport kali ini memang selain setiap semester sepanjang ODL ni kamu diminta untuk hantarkan kamu punya answer sheet dalam bentuk tulisan tangan. Jadi sama juga untuk final assessment kali ini, kamu diminta untuk menulis atas kertas macam kita jawab exam biasa. Kamu tak boleh gunakan Word, kamu kena tulis atas kertas. So sebab tu saya kena maklumkan awal kepada kamu, so kamu ada masa yang mencukupi untuk dapatkan kertas. Tak kira kertas tu ada garisan ataupun kertas kosong, tetapi kamu punya answer sheet kenalah bertulis dengan tulisan tangan sendiri. Okey, itu perkara pertama. Macam saya dah maklumkan dalam kita punya classroom, kamu punya exam akan dijalankan dengan menggunakan kamu punya tulisan tangan, kertas tulisan tangan. Okey, yang kedua adalah bagaimana pada hari exam tersebut, pada hari Jumaat tu, saya akan share sekejap. Okey, pada hari Jumaat tu, lebih kurang dalam pukul 8.25, InsyaAllah saya akan upload soalan dan juga dalam post dalam classroom tu, saya akan gunakan platform classroom. Kamu kena semak dalam classroom tu, dia ada satu post yang mengandungi yang pertama soalan exam dan yang kedua adalah link Google Form untuk kamu hantarkan kamu punya kertas soalan. Kertas jawapan yang dah kamu hantar, dah ambil gambar tu. Okey, so dekat sini kalau kamu klik dekat link tersebut, dia akan keluar satu Google Form. Kalau kamu boleh tengok dekat skrin sekarang ni, adalah satu Google Form yang saya dah siapkan nanti yang saya akan post dekat dalam classroom pada hari exam tersebut. Okey, so kamu tengok dekat sini, adalah link untuk kamu upload kertas soalan kamu, kertas jawapan kamu. Okey, jadi dekat sini dia ada minta 3 benda. Yang pertama adalah kamu kena pilih, yang ni saya bagi contoh dahulu untuk kelas. Okey, so katalah kamu kelas 5A. Okey, so pilih di sini 5A. Kamu masukkan kamu punya student ID dekat sini. Contohnya macam ni, and then untuk kertas jawapan kamu tu, kamu kena ambil gambar kertas jawapan kamu yang bertulis tangan tu dan convertkan dia ke dalam PDF, format PDF. Sebabnya untuk kamu submit dekat sini, dia hanya terima format PDF sahaja. Jadi bila kamu select dekat sini, kamu hanya boleh hantar kertas jawapan dalam bentuk PDF sahaja. Okay, jadi please be aware that you need to convert your answer sheet dalam bentuk PDF. Sebab tu saya beri masa 10 hingga 15 minit untuk kamu finalize your answer sheet dan juga ambil gambar. Saya faham bila kita nak ambil gambar kertas jawapan ni mungkin ambil masa sedikit. Sebab tu saya bagi masa 10 hingga 12 minit untuk kamu upload kamu punya kertas jawapan. Okay, so please make sure that kamu ambil gambar semua kertas jawapan kamu. Jangan careless, terskip satu helai kertas jawapan sebagai contoh. So take your time, please don't rush. Kamu kena ambil gambar satu persatu so that kalau kamu tertinggal, maknanya markah kamu akan berkurangan juga. Okey, ini dari segi bagaimana kamu nak upload kamu punya kertas jawapan. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana kamu nak menjawab soalan dalam bentuk sekejap ni. Okey, alright. So di sini saya tunjukkan contohnya lah. Saya ada satu tips yang saya rasa sangat-sangat berguna. Macam saya kata, saya pernah post dekat dalam kamu punya classroom your infographic untuk kamu punya
individual assignment. Pada saya, isu-isu semasa yang kamu dah capture dan kamu jadikan infographic for your individual assignment, kamu boleh baca dan juga kamu boleh rujuk untuk kamu punya final assessment. Sebabnya saya dimaklumkan untuk kamu punya final assessment, soalan-soalan yang akan dimasukkan ataupun yang ditanya nanti adalah lebih kepada case study. Saya sendiri pun belum tengok lagi soalan, cumanya saya just nak beritahu banyakkan pembacaan kamu berkaitan dengan current issues, dan juga kalau katalah kamu tak sempat, and then kamu boleh tengok dekat sini saya tunjukkan PDF version of your individual assignment. Okey, saya ambil contoh kelas 5B Okey, ini adalah current issues kan, current transport issues. Macam kita dah listkan hari tu, contohnya macam kelas 5B ada 30 orang. Jadi dekat sini ada 30 current transport issues, which is very good for you to refer. Kamu tengok dekat sini. Okey, isu-isu terkini semua ada kat dalam infografik yang saya dah compilekan ni. Okey, jadi saya bagi contoh, katalah soalan untuk, kita tengok contoh soalan untuk Februari 2021. Ini contoh soalan TPT 350 untuk semester Februari 2021. Okey, macam kat sini pun dia kata dah, dia bagi arahan, all questions in handwritten convert it to PDF file and upload into Google Classroom or any other virtual platform. Ini adalah arahan yang pada masa tersebut. Tetapi untuk kelas saya, kita akan upload dalam link yang saya dah tunjukkan tadi. Okey, so kita tengok kepada, okey, so bila sebagai contoh ni, saya tunjuk contoh. Okey, bila kamu dapat kertas soalan, adalah penting untuk kamu, saya dah pernah ajar sebelum ni untuk semester lepas, sama juga untuk semester ni, bila dapat kertas soalan, kamu kena baca daripada the first ayat sampailah ayat terakhir. Jangan tinggal walaupun satu. Kamu tengok dekat sini dia kata, this question paper consists of 3 questions. Dalam kertas soalan ni ada 3 soalan. Okey, lepas tu dia kata answer all question in handwritten. Maksudnya kamu kena jawab ketiga-tiga soalan bertulis tangan, dalam tulisan tangan, dan hantarkan dalam bentuk PDF. Okey, and then answer all question in English. Maksudnya jawapan kamu kenalah dijawab dalam fully English. Okay, so bila kamu tengok dekat sini dah tak ada apa-apa arahan lagi, then you can turn into the next page. Okay, bila kamu tengok next page, pastikan kamu baca dahulu soalan. Okay, kalau dia kata 3 soalan, alright. 1, 2 dan 3. Okay, kalau dia dalam satu page macam ni, kamu beruntung, kamu tak confused. Tetapi kalau ada contohnya macam semester-semester lepas, senior-senior kamu, dia mungkin terlalu kelam kabut and then tak baca soalan. Kebetulan question 3 ni contohnya berada di dalam page yang seterusnya. Tetapi dia tak buka page yang seterusnya. Jadi dia tak jawab soalan ketiga ni. Itu yang ruginya. So first thing first adalah kamu untuk baca dahulu soalan, dan soalan ni kamu kena jawab semua. Bila kamu baca soalan, ada 3 soalan, dan baru kamu fokuskan untuk menjawab soalan. First thing first adalah kamu kena fahamkan dahulu apa yang ada dalam kertas soalan tu, dan baru kamu jawab, so that kamu tak tertinggal walau satu pun soalan. Okay, tips yang saya nak bagi adalah, andai katalah waktu final assessment tu kamu blank, kamu rasa macam mungkin kamu terlalu penat ataupun kamu letih. Tetapi bila kamu blank, make sure that katalah soalan ketiga ni kamu dah blank, kamu dah tak tahu nak jawab apa, tetapi make sure that kamu tak tinggalkan dia kosong. Kamu at least tulis 2-3 ayat, so that bila kamu tinggalkan kosong tu, saya tak dapat nak bantu kamu bila beri markah. At least kalau katalah dekat soalan yang ketiga ni, hub and spoke, dia minta kamu tulis short notes with practical example on case studies. Okey, bila diminta macam ni, untuk setiap satu soalan ni, kamu sekurang-kurangnya katalah kata kamu tak ada idea ataupun kamu dah blank, kamu tulis sahaja dia punya definition, untuk elakkan kamu tinggal dia kosong, ruangan kosong untuk soalan tersebut. Sebab apa? At least kalau kamu tulis definition daripada 8 marks, daripada kamu tak dapat apa markah, at least saya boleh beri 1 ataupun 2 markah, sekurang-kurangnya kamu tak pulang dengan tangan kosong. Okey. Alright, okay, so di sini saya nak beri beberapa tips. Contohnya soalan pertama. Okay,
So untuk soalan pertama dia tanya, examine 5 benefits of privatization to the government. Support your answer with practical example in countries known to you. Okay, so untuk soalan ni kamu tengok markah dia, pembahagian markah dia adalah 30 markah. Maknanya dekat sini kamu kena buat dalam bentuk esei, dan dalam esei tersebut kena ada 5 poin menyatakan benefits of privatization to the government. Okey, jadi dekat sini saya dah sediakan. Okey, so contohnya sekejapnya. Okey, so hopefully kamu boleh nampak word ni. Okey, untuk soalan pertama tadi dia tanya berkaitan dengan privatization. Privatization ni dah banyak kali kita bincangkan dan kawan-kawan kamu pun dah explain dalam individual assignment dan juga group assignment. Saya bagi contoh, ini adalah soalan daripada past year. Okay, so benefits of privatization. Benefits of privatization yang pertama, macam saya kata, untuk setiap soalan, kalau boleh, kalau sempat, kamu masukkan dahulu dia punya definition. At least sekurang-kurangnya katalah dia minta 5 benefits, tetapi kalau kamu blank, kalau kamu tak sempat nak nyatakan ke-5 benefits, at least kalau kamu letakkan dia punya definition macam ni. Okay, so bila definition macam ni, saya boleh bagi markah sekurang-kurangnya adalah 2 ataupun 3 markah. The process through which a piece of property or a business change from the government ownership to private ownership is known as privatization. Itu adalah definition of privatization. Jadi bila kamu beri definition secara macam ni, ayat macam ni, saya boleh beri markah at least kurang-kurang 1 ataupun 2 markah. Dan satu lagi tips yang saya nak bagi untuk mudahkan saya sebagai examiner, tips dia adalah untuk setiap poin yang kamu nak nyatakan ataupun kamu nak highlightkan adalah dengan highlightkan poin yang kamu rasa penting. Sebagai contoh, bila nak beritahu privatization adalah keyword dia adalah change from the government ownership to private ownership. Okay, so saya sebagai yang menyemak kertas soalan kamu, bila saya tengok kamu highlightkan ni, saya akan beri markah terus. Dekat sini memang jelas poin kamu adalah change from the government ownership to private ownership. Okay, dekat sini saya dah bagi 1 markah. And then transfer of ownership of asset or shares from the government to privately owned business. And then this one another 1 mark. Okay. And then bila saya nampak saving money and increasing efficiency, which is very good ataupun memang clear berkaitan dengan privatization, saya akan bagi another 1 mark dekat sini. Jadi dekat sini bila bahagian kamu bagi definition ni, sekurang-kurangnya kamu dah dapat 3 markah daripada 30 markah yang diperuntukkan. Seterusnya bila kamu nak bagi tahu berkaitan dengan benefits of privatization is improving productivity within the organisation, which is privatization memang meningkatkan productivity. Jadi dekat sini bila kamu nyatakan improving productivity within the organisation, saya dah tanda dekat sini sebagai another 1 mark. And then your explanation, privatization helps in deciding the best resources in the company that needs to stay and operate and removing excessive resources that causing burden to the company. Ini explanation. Kamu nyatakan point kamu and then you explain. Seterusnya you give example. Okay, contoh perenggan macam ni memang saya akan bagi terus 4 to 5 marks sebabnya kamu bagi point kamu and then sedikit explanation kat sini. Seterusnya you give example. For example, Malaysia Airlines is exercising privatization after suffering losses for many years. Okey, dekat sini memang saya akan bagilah 4 ataupun 5 markah full mark untuk kamu punya jawapan. Seterusnya bila kamu nak bagi point yang seterusnya sama juga. You give other than that, privatization helps in saving money from excessive spending. Ini point kamu dan seterusnya sambunglah dengan ayat kamu. Okay, so dekat sini saya dah bagi 1 markah dan if you have explanation and example, dia akan dapat full mark 4 hingga 5 markah untuk 1 paragraf. Okay, so itu adalah contoh bagaimana kamu nak jawab soalan ataupun jawab exam kamu. Okay, so ini adalah contoh your answer sheet, cumanya saya tidak tulis dengan tangan lah sebabnya saya nak terangkan kepada kamu bagaimana kamu nak menjawab soalan. Okay, tetapi untuk final exam kamu, please be aware that you need to write down your
answer by handwritten punya form. Okey, jadi untuk kertas jawapan kamu, atas ni kamu tulis kita punya subjek dan juga dekat sini kamu masukkan your student ID. Okey, alright, seterusnya soalan yang seterusnya kita tengok, saya nak bagi contoh. And then untuk question number 2, kamu tengok dekat sini dia kata describe 4 objectives of the National Transport Policy 2019 and 2030. Dekat sini 15 marks. Okay, 15 marks maksudnya dekat sini 4 objektif ni setiap satu dia membawa 3 markah lebih kurang. 3 hingga 4 markah. Okay. Jadi bila ada pembahagian macam tu, kamu kena buat sama juga saya kata. At least give a brief introduction of this question. Contohnya dekat sini dia tanyakan berkaitan dengan 4 objectives of the National Transport Policy. Okay, yang untungnya kalau soalan ni keluar adalah berkaitan dengan National Transport Policy, dalam kamu punya kawan kamu punya infografik ada nyatakan sebagai bahagian berkaitan dengan National Transport Policy 2019-2030. Okey, jadi jawapan dekat sini sama juga macam saya kata. Tips saya yang seterusnya untuk kertas soalan kamu, untuk setiap satu soalan kamu mula dengan page baru. Macam saya selalu tekankan dalam report writing kamu, kenapa saya minta kamu tulis dekat dalam bahagian baru untuk setiap soalan baru adalah kerana bila contohnya macam saya makin kat sini, saya bagi markah dekat sini, katalah markah penuh 30. Kamu skor 28/30, saya tulis kat sini 28/30. Dan seterusnya untuk soalan kedua, bila saya makin, saya akan tulis dekat sini markah kamu tadi 15 dengan 15/30, katalah kamu dapat 28/30 juga. So saya akan tulis dekat sini, bila saya tambah dengan page-page yang seterusnya, saya tak keliru, dia lebih jelas dan juga kamu tulis dengan lebih sistematik. Itu tips yang kedua, untuk setiap satu soalan yang baru, mula dengan page baru. Okay, so untuk soalan yang kedua tadi, berbalik kepada soalan yang kedua, National Transport Policy 2019-2030 was launched in October 2019 by Tun Dr. Mahathir Mohamad. And then the 4 objectives of these policies are, the first one adalah strengthen the governance to create a conducive environment for the transport sector. Ini adalah trust yang pertama dalam NTP 2019-2030. Okay, and then kamu bagi tahu, okay, objektif ni mengandungi apa, and then dekat sini kamu dah dapat sekurang-kurangnya full mark 4 hingga 5 markah untuk 1 point. Okay, so kemudian selepas kamu dah explain, seterusnya adalah the second objective is to optimize, build and maintain the use of transport infrastructure, services and network to maximize efficiency. Okey, so dekat sini kamu dah dapat 1 point dan kamu dah highlight point kamu. Seterusnya bila kamu ada explanation, boleh tambah dekat belakang ni, dan juga kalau kamu ada example, please add on so that bila kamu jawab, kamu tak tinggalkan kosong satu, dan bila kamu jawab tu kamu beri jawapan yang berkualiti. Okey. Alright, jadi saya rasa untuk explanation berkaitan dengan bagaimana kamu nak menjawab tu, saya harap dah jelas. Hopefully kamu sempat untuk kamu highlightkan poin-poin penting yang kamu rasa, cuba untuk menjawab soalan yang diberikan untuk your final assessment. Okey, jadi arahan pun saya dah post dekat dalam classroom. Kamu boleh tengok arahan-arahan dia berkaitan your final assessment. If you have any question, feel free to WhatsApp me. Saya sentiasa ada untuk menjawab soalan-soalan kamu. And if you have any question, saya akan cuba untuk bantu kamu untuk menjawab untuk persediaan kamu menduduki final assessment for TPT 350. Dan saya doakan, insyaAllah, I really believe that kamu dah selangkah kaki dah nak graduate, and then exam ni hanyalah pelengkap untuk perjalanan diploma kamu. So saya doakan, insyaAllah, semoga urusan kamu dipermudahkan semasa 11 hari bulan Februari ini. Kalau kamu ada apa-apa masalah, contohnya internet problem ataupun masalah-masalah lain, please let me know. Tolong bagi tahu saya so that kita boleh figure bagaimana kita nak atasi masalah tersebut. And then untuk hari peperiksaan nanti, saya ucapkan all the best and Assalamualaikum.